Nama saya Muhammad Ahmed Darwish, nombor matrik 08 DKM 23F 1301. Assalamualaikum, nama saya Adam Hakimi daripada DKM 1C, nombor matrik 08 DKM 23F 1363. Assalamualaikum, saya Muhammad Lini Irfan bin Zulfiri dari DKM 1C, nombor matrik 08 DKM 23F 1118. Assalamualaikum, saya Abdul Muhammad Afandi dari kelas DKM 1C, nombor matrik 08 DKM 23 F1242. Hari ini saya nak terangkan tentang trigonometri formula. Sebelum kita kenal formula ni, kita perlu tahu yang mana satu hypotenuse, yang mana satu opposite dan adjacent. Kebiasaannya hypotenuse ni garis yang paling panjang dalam segitiga. Ni yang warna hitam ni. Kebiasaannya lah. Opposite pula garis yang bersebelahan. Manakala adjacent garis yang bertentangan. Okey, formula yang pertama ialah SOH. Sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Formula yang kedua CHA. Cos theta adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey, yang terakhir, formula yang terakhir TOA. TOA tan theta opposite bahagi dengan adjacent. Ya. Okey, untuk formula yang kedua ialah formula sukuan. Formula sukuan ni terbagi kepada 4. Sukuan pertama semua positif. Semua positif ni maksudnya sin, cos dengan tan semua positif. Untuk sukuan kedua, sin sahaja positif, cos dengan tan negatif. Untuk sukuan ketiga pula, tan sahaja yang positif, sin dengan cos negatif. Untuk sukuan keempat, cos positif, sin dengan tan negatif. Okey, baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang formula trigonometri yang terkenal, ialah hukum sin. Hukum sin ni kita gunakan apabila menyelesaikan masalah segitiga yang hanya mempunyai dua sudut dan satu sisi. Sebelum tu, mari saya kenalkan tentang hukum sin. Formula tentang hukum sin. Okey, baiklah. Formula mengenai hukum sin ni ialah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okey. Apakah yang mewakili A kecil, B kecil dan C kecil, dan apa pula yang mewakili A besar, B besar dan C besar. Okey, baiklah. Ini mari ikut saya. Okey. Sekarang ni A kecil ini mewakili sisi. Contoh. Okey, bawah dia A. A dia. A ni mewakili sudut. Okey, ini sudut A. A kecil dia pula mesti bertentangan. Okey. Untuk B pula, macam kita kata tadi, B besar ni untuk sudut. Okey, B bertentangannya sini. So B kecil ni kat sini. Untuk C dekat sini, bertentangannya sini. So C kecil dia kat sini. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya teruskan dengan trigonometri formula yang keempat, iaitu cosine rule. Cosine rule ni dia boleh digunakan apabila soalan itu diberi dengan dua sisi satu sudut. Contohnya segitiga itu diberi sisi A dan sisi B diberi nilai, dan satu sudut hanya satu sudut yang diberi nilai, iaitu A lah, contohnya A. Okey, yang ini situasi pertama yang dapat digunakan oleh dalam soalan itu, yang dapat menggunakan cosine rule. Yang kedua iaitu apabila soalan tersebut memberi tiga sisi, iaitu dia ada sudut langsung.
Okey, formula yang pertama yang dapat digunakan iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2 tolak 2BC cos A. A ini mewakili sisi yang pertama sama dengan B sisi yang kedua, C sisi yang ketiga tolak dengan 2 sisi, didarabkan dengan sisi yang kedua dan didarabkan dengan sisi yang ketiga iaitu C, dan satu lagi didarabkan dengan cos iaitu sudut A. Sekiranya anda semua mahu mencari sisi yang lain, contohnya sisi B atau sisi C, boleh meletakkan ia di hadapan supaya lebih senang untuk mencari jawapan. Yang kedua pula, bila contohnya anda semua mahu mencari sudut, anda boleh menukar formula tersebut. Contohnya mahu mencari sudut, anda meletakkan sudut di hadapan. Contohnya cos A sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2 plus A kuasa 2 per dengan 2BC. Ini ialah contoh soalan yang saya dapat. Cari ketinggian menara, cari ketinggian tower. Okey. Diberi sudut donghakan ke puncak ialah 56 darjah dan panjang dari titik A ke titik B ialah 32. Kita menggunakan formula sin. Kita tulis sin 56 darjah sama dengan Y per 32. Y sama dengan 32 sin 56. Bila kita kira, kita akan mendapat jawapannya 26.53 meter. Jadi ketinggian menara tersebut ialah 26.53 meter. So dekat soalan ni dia kata diberi 3 cos theta tambah 1 sama dengan 0.5292. Dia ada bagi juga kat sini sudut rujukan dia theta ni 0 lebih kecil atau sama dengan theta, theta lebih kecil atau sama dengan 90. So kita masukkan dulu apa yang dia bagi ni, kita settlekan dia, pindah sini pindah semua, kita akan dapat jawapan 99 darjah. So untuk cari sudut rujukan dia 99 darjah berada dekat sukan kedua. Sukan kedua ni cara nak dapat dia 180 kena tolak jumlah yang kita dapat dekat sukan kedua ni, bermakna 180 tolak dengan 99. So dapat 81. So dah dapat sudut rujukan dia 81. Theta sama dengan 99 sudut yang ni. Kenapa 180 tambah 81? Sebab dia berada di kuadran ketiga, sukuan ketiga. So jawapan dia 99 dengan 261 darjah. B per sin B sama dengan A per sin A. So macam B ni kita tak tahu sudut dia berapa, so kita perlu terbalikkan. Sin B per B sama dengan sin A per A. So kita masukkan nilai sin B per B. B dia kita dapat kat sini 3.6 sama dengan sin A. A dia 100 per A, kecil dia 5.1. Sin B, yang B kecil ni kita pindahkan dia sebelah, so jadi darab lah, sama dengan sin 100 per 5.1 darab 3.6.
Okay, kita tekan kalkulator. Sin 100 per 5.1 darab 3.6 sama dengan 0.6952. Kita benarkan yang ni sama dengan 0.6952. Untuk dapatkan nilai B, kita shift sin dia sama dengan sin kuasa negatif 1 darab 0.6952. Okay, kita tukar kalkulator dapat shift sin 0.6952 sama dengan 44.04. So B sama dengan 44.04. So B dia sama dengan 44.04. Ini dia 44.04. Okey, kembali kepada saya, iaitu Omnullah yang menerangkan tentang cosine rule. Okey, ini soalan yang saya dapat jumpai tentang bagaimana kita hendak menggunakan cosine rule ni. Okey, seperti yang diberi, soalan tersebut hendak mencari panjang bagi BC. Okey, kita tengok segitiga dia macam mana. A, B dan C, dua sisi diberi dan dua sisi dan satu sudut diberi. Ini bermakna yang saya terangkan hari itu, dua situasi yang dapat kita gunakan cosine rule ni, iaitu dua sisi satu sudut ataupun tiga sisi tiada sudut. Bermakna situasi pertama ni kita dapat menggunakan cosine rule. Okey. Rumus cosine rule seperti yang anda tahu semualah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, kita applykan yang ada dalam ni, masukkan ke dalam rumus. Contohnya, kita hendak mencari panjang BC, kita letakkan BC ni sebagai A, panjang A. BC sama kuasa 2. Okey, bagi B, panjang B kita letakkan 12 cm. Panjang C kita letakkan 14 cm. Tolak dengan 2 darab panjang B darab dengan panjang C. Okey, kita coskan dengan 76 sebab dia hanya ada satu sudut kan. Kita coskan dengan yang ini je lah. Bagi saya, kalau anda pening untuk membuat pengiraan, saya cadangkan anda kira yang di hadapan dulu. Anda kira yang hasil tambah panjang ini dulu. Contohnya 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 kan. Anda kira yang ni dulu. Ni contoh bagi nombor yang kecil. Tu dia nampak senang. Lepas anda kira yang ni, anda kira yang ni, yang ni pula. Tapi anda jangan terlupa dengan negatif. Sebabkan dia dalam rumus kan dia ada tolak. Tolak 2BC. Anda jangan lupa untuk masukkan sekali dalam kalkulator. Okey? Okey, seperti biasa, sudah dapat BC kuasa 2 sama dengan 340 tolak 81.286. Nombor perpuluhan ni ikut anda untuk ambil 2 titik perpuluhan ataupun 3 titik perpuluhan. Sebab jawapan dia
tidak jauh mana pun. Okey, lepas dapat jawapan BC kuasa 2 sama dengan 258.714. Kuasa 2 ni kita pindah ke sebelah. Kita kuasa keduakan jawapan 258 ni. Kita puncakan. Dapatlah BC sama dengan 16.08. Sama dengan panjang BC sama dengan 16.08 cm. Okey. Sampai situ saja. Terima kasih.